Okey. Iya, tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa ala alihi. Allahumma qul li dhunubi wa lidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jami'il muslimin wal mu'minat. اللهم افتح علينا فتك وانشر علينا جميع فضل رحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Amin. Wah, akhirnya lama dah tak dengar Hadi baca doa kan. Alright, so Alhamdulillah, terima kasih. Right, so kita teruskan. So tajuk yang best sikit adalah tajuk saya tadi. Saya skip tajuk elektrokimia sebab tajuk elektrokimia tu adalah bukan satu bidang saya. Bagi saya habis study dulu. So senang kata saya ajar benda yang saya dah study. So saya rasa tajuk satelit ni adalah satu tajuk yang sangat menarik. So dia sangat current untuk boys sekarang tengok bola kan. Kalau tak ada satelit korang tak dapat tengok. So kita cerita pasal satelit. Okay, now satelit ni adalah satu teknologi angkasa lepas yang sangat membantu kita. So hari ni kita lebih cerita apakah itu satelit. Satelit ni macam berpeluh jugalah untuk saya. Okay, so kejap. So hari ni kita nak belajar mengenai apa? Kita nak belajar cerita pasal jenis-jenis orbit. Oh ya Cap. Baru lepas sedai kain ke Cap? Kita nak cerita pasal jenis-jenis orbit satelit. Lepas tu kita nak tengok, okay, satelit ni dia ada kedudukan dia. Satu adalah kedudukan dia apogee dan satu lagi perigi. Okay, so hari ni kita nak cerita pasal orang kata perkaitan antara ketinggian orbit dengan hal laju satelit. So nak cerita ni je. 9.11, 9.12, 9.13. So kita teruskan. So apakah itu satelit? Satelit ni apa-apa yang mengelilingi bumi, kita panggil dia sebagai satelit. Last class, Jimut ada bagi satu contoh satelit semula jadi. Apakah itu contoh satelit semula jadi? Bulan. Yes, bulan. So senang kata satelit ni apa? Satelit ni apa-apa sahaja yang mengelilingi bumi. Tetapi dia mengelilingi bumi pada laluan yang tersendiri, itu kita panggil dia adalah sebagai orbit. Apakah itu orbit? Orbit adalah satu laluan satelit pada jalannya sendiri. Sebab tu kalaulah kita tengok banyak satelit dekat angkasa lepas, antara satelit-satelit tu tak berlanggar antara satu sama lain. Kenapa? Setiap satelit tu dia bergerak pada orbit atau pada laluan dia sendiri. So orbit tu apa? Orbit adalah laluan tersendiri untuk satelit. So contoh satelit semula jadi kita dah cakap adalah bulan. Okay, so terdapat banyak satelit dekat bumi ni. Sampaikan terlampau banyak satelit dekat bumi ni, dekat airspace tu, kita kata kesan banyak sangat satelit tu dia mewujudkan space junk. Maksudnya banyak buangan dekat angkasa lepas. Yang tu kita akan belajar nanti. So satelit ni, wow, ini yang saya study tau. Satelit ni rupanya ada banyak jenis tau. Dia bergantung kepada orbit. So senang kata kita ada 5 jenis orbit tau. Bergantung kepada ketinggian dia. So kita ada orbit tinggi bumi, orbit rendah bumi, orbit sederhana bumi, orbit geosegerak dan juga orbit geopegun. Okey, ini adalah dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Inggeris adalah this one. Kita mula daripada yang bawah sekali tau, yang paling dekat dengan bumi. Okey, yang paling dekat dengan bumi dalam buku teks awak. Jap. Kalau ada buku teks tak? Bismillahirrahmanirrahim. Okay, dalam buku teks awak cantik tau. Pada muka surat 239. Buku teks muka surat 239. So daripada muka surat 239 ni kita tengok tau. Kalau awak tengok kat sini, orbit ni dia ada ketinggian. Sebenarnya kalaulah makin tinggi ketinggian dia, maksud saya kan, semakin tinggi orbit tu, okey, semakin tinggi orbit pula, semakin tinggi satelit. Macam mana saya nak semakin tinggi kedudukan satelit? Semakin
semakin tinggi kedudukan. Okey, sebenarnya halajunya semakin kurang. Kenapa halajunya semakin kurang? Kalau dia makin tinggi, awak rasa dia punya makin dekat dengan pusat graviti atau makin jauh? Kalau korang lagi tinggi, kedudukan dia daripada graviti tu dekat ke jauh? Jauh. Yes, very good. So senang kata, kalaulah saya nak ambil satu contoh tau. Kalaulah saya ambil contoh hiu ni, kalau dari sini awak tengok sini hiu ni kita nak kata semakin tinggi kedudukan dia, halaju dia semakin kurang. Okey, bila halaju dia semakin kurang, graviti dia juga sebenarnya adalah semakin kurang. Okey, now kalaulah awak tengok kat sini bentuk orbit ni ada dua bentuk. Saya pakai buku ni je. Kita ada dua jenis bentuk orbit. Okey, satu bentuk dia kalau awak nampak macam lonjong bujur macam ni. Okey, kalau bujur macam ni kita panggil dia adalah sebagai ellipse. Bujur. Kalau dia memanjang sikit begini, yang ini kita panggil dia sebagai bulatan sempurna. Okey, saya panggil bulatan saja. Okey, now kita tengok daripada gambar yang ni. Saya tengok daripada yang kedudukannya paling bawah. Okey, saya tukar-tukar colour dulu Saya ambil merah. Okey, kita ambil Leo. Yang paling bawah ni. Kalau awak tengok Leo ni, yang letak paling bawah ni. Okey, Leo ni bahasa lainnya kita kenali dia adalah sebagai low Earth orbit. Low, ni bahasa Inggeris dia dipanggil ni tahu sebenarnya. Low, E stand for Earth. O stand for orbit. So low Earth orbit. Okay. So ini adalah Leo. So Leo ni adalah low Earth orbit. So kedudukannya antara 35,780 kilometer. Salah. Antara 180 hingga 2000 km. 2000 km. Okay, now kalaulah katakanlah Leo tu ada low Earth orbit, kalau Mio ni awak teka apa? Mio? Medium. Medium. Yeah! Kalau awak nak perkataan M ni, ini namanya adalah medium. Okay, so ini adalah medium. Medium. Jap. Ini adalah medium. So medium ni adalah medium Earth orbit. So awak ingat E adalah Earth, O adalah orbit. Okey, tadi saya kata bentuk-bentuk orbit. Kalaulah awak nampak dia begini, teka tau. Dia lonjong macam ni. Pen ni tak nampak sikit. Okay, dia lonjong begini. Daripada gambar ni je tau, medium. Awak teka bentuk yang lonjong begini, elips ke bulatan? Bulatan. Ellipse. Ellipse. Elips. So dia kalau bujur ke tepi, itu kita panggil dia adalah sebagai elips. Okey, kalau tengok daripada gambar tau, saya merujuk kepada gambar ni tau. Kalau awak tengok daripada gambar ni, ini adalah elips. Okey, kalaulah Leo daripada gambar ni, awak tengok Leo ni daripada gambar ni, gambar dia awak teka dia elips ke atau bulatan? Daripada gambar ni. Elips ke bulatan? Ni Leo. Ni. Leo ni. Bulatan kot. Bulatan. Ya, kalau Leo daripada gambar ni, ini adalah bulatan. Daripada gambar ni bulatan. Tapi Leo ni kalaulah yang teorinya dia boleh jadi bulatan dan juga elips. Tetapi dari gambar ni ini adalah bulatan. So kita ada Leo, kita ada Mio. Satu lagi, apa lagi teka? Dah ada Leo, Mio. Hiu.
Hiyo. So kita ada paling tinggi ini adalah hiyo. Okay, hiyo ni awak tengok daripada kat sini ni, hiyo ni. Hiyo H stand for apa? Hiyo ni. Hai. Hai. High. So ini adalah high. So awak teka daripada bentuk dia ni, ini adalah elips atau bulatan sempurna. Elip. Elips, pandai pun. So awak nampak dia bujur begini. Dia bujur begini. Ini adalah elips. So high ni tengok daripada gambar, ini adalah elips. So ni tak ada masalah. So ketiga kita dah belajar Leo, Mio dengan Hio. So tadi saya kata semakin tinggi kedudukan dia, halaju dia semakin bertambah atau semakin berkurang? Berkurang. Yes, halaju dia adalah semakin berkurang. Lepas tu kita ada lagi dua yang unik sikit. Satu ni kita panggil dia sebagai GSO. Apakah itu GSO? GSO adalah, apakah itu GSO? Saya pakai pen color lain, pakai purple lah. GSO ni adalah, kita tengok adalah orbit yang, satelit yang mempunyai orbit condong. Condong terhadap khatulistiwa. Dia condong maksudnya dia punya seiring dengan khatulistiwa. Condong terhadap khatulistiwa. So nampak titik macam ni. Ini kita panggil dia sebagai GSO. GSO adalah geosynchronous orbit. Okay, so ini adalah GSO. Okay, GSO dia adalah condong, mempunyai sudut condong. Dia ada sudut condong kepada khatulistiwa. Khatulistiwa. Okay, daripada gambar ni. Awak tengok ni, GSO ni, bentuk dia ni. Ini bulatan sempurna atau elips? Ini kan bentuk dia, bulatan sempurna atau elips ni? Elip. Yes, dah pandai dah ni. Kalau lah bentuk dia begini, macam bujur je macam ni kan. Ini kita panggil dia adalah sebagai elips. Okey, kita tengok satu lagi tinggal adalah GSO. Mana GSO? Ini GSO, satu lagi Geo. Sekejap. Satu lagi adalah Geo. Ni Geo. So Geo saya tukar color, saya pakai color cyan. Okay, Geo ini adalah geostationary orbit, Geo. Okay, now yang ini pula dia kata apa? Ini adalah, dia kata ketinggian orbit adalah 35,786 km dan satah orbitnya pada khatulistiwa. Ini maksudnya dia selari dengan khatulistiwa. Kalau tadi yang GSO, ini condong. Sudutnya adalah condong. Kalau yang ini adalah dia kata selari dengan satah khatulistiwa. Ini kita panggil dia sebagai Geo. Okey, daripada gambar yang awak nampak ni, Geo ni dia adalah bulatan sempurna ataupun dia elips. Saya pun takutlah benda ni. Kalau dekat sini dia kata saya nampak macam elips kan. Tapi kalau daripada buku teks awak tahu. Ini adalah Geo kan. Dia adalah contoh untuk bulatan sempurna. So kalau Geo ni, dia adalah untuk contoh bulatan sempurna. Okay. Right, marilah kita tengok latihan. Okay, buku ni dia ada, kalau awak perasan, dia ada typo sikit. Okay, kita buat slow-slow tau. Kalau saya mula daripada paling dalam, paling dekat. So, saya mula pada garisan paling dekat. This one yang dekat dengan bumi ni. Saya buat warna cyan ni. Okay, yang paling dekat ni sebenarnya ini apa? Leo. Yes, ini adalah Leo. So jawapannya saya tulis kat sini adalah Leo tau. Leo. Saya buat Leo je. Okay, korang nak SPM, korang kena buat penuh lah. Orbit rendah bumi. Nama bahasa Melayu dia adalah orbit rendah bumi. Okay. Now, kalau awak perasan,
dalam buku SPS tu dia ada salah label. Sebab awak perasan tak yang ini dia label kat sini. Yang ini sebenarnya ni label dia patut dekat sini. Nampak tak dia punya silap? Nampak. So awak potong sikit yang ni. Yang ni salah. Label yang betul adalah di sini. Okay. Okay. So yang saya colorkan merah ni, awak teka ini apa? Orbit mana satu? Mio. Yes, Mio. ini adalah Mio. So Mio ni orbit dia biasanya adalah, awak contoh sikit tau. Ini adalah orbitnya bentuk elips. Ini adalah bentuk elips. Okay, lepas Mio, paling atas sekali, apa? Yang paling tinggi sekali apa? Paling Hio. tinggi sekali apa? Yes, ini adalah Hio. Okay, ini jawapannya adalah Hio. Okay, makin tinggi kedudukannya, semakin tinggi, tadi kita belajar, semakin tinggi kedudukan dia, kedudukannya tinggi, hal lajunya, Rendah. yes, Rendah. hal laju adalah rendah kerana pusat gravitinya Rendah. rendah. Okay, so kita kata jauh dari pusat graviti ataupun saya buat graviti rendah lah sebab dia jauh. Okay, graviti adalah rendah. Okay, so kita dah settle. So saya rasa antara Leo, Mio, Hio kita tak ada masalah. So sekarang kita tengok ada dua perkataan. Satu yang condong, satu dia selari dengan satah khatulistiwa. So teka, kalaulah yang condong, jawapan dia mana satu? Jawapan dia GSO ataupun GIO? Gio. GSO. Condong. GSO. JSO. Betul? Kalau dia condong, dia adalah GSO. GSO dia condong. Perkataan dia kat sini keyword dia tahu. Condong. Kalau dia condong, dia adalah GSO. Kalaulah dia selari dengan satah khatulistiwa, GEO. GEO. Ini adalah GEO. So, kesimpulannya. Berapa jenis orbit kita belajar ni? 5. 5 jenis orbit. Okay, kalaulah orbit dia, kalau kita kata yang paling dekat dengan bumi sekali tu, yang dia punya, nak cakap apa kedudukan dia paling dekat dengan bumi, kita panggil dia apa? Leo ke, kita panggil dia sebagai apa? Leo ke, Mio ke, ataupun Hio? Leo. Leo. So awak tengok kat sini, kalau Leo ni, Leo ni kedudukannya adalah rendah. Dia rendah. Tapi kalau kedudukan dia rendah, hal laju dia macam mana? Tinggi. Hal lajunya adalah tinggi. Okay, so awak ingat yang itu. Katakanlah tadi, yang condong dengan satah khatulistiwa, kita panggil dia sebagai GEO ataupun GSO? Condong. GSO. GSO. Kalau dia condong, kita panggil dia adalah sebagai GSO. Alright. So, ini tadi kita dah kata. Okay, bentuk-bentuk orbit kita ada dua. Satu adalah bulatan sempurna, satu lagi adalah elips. Kalaulah daripada nota awak dalam buku teks awak ni, dia kata dekat sini, kalaulah bulatan sempurna, GEO adalah contoh. Okay, GEO adalah contoh bulatan sempurna. Manakala Mio dan Hio adalah bentuk elips. Kalaulah Leo dan GSO, dua-dua. Leo sini, Leo pun sini. Kalau GSO sini, GSO masuk sini. Tapi macam saya kata, sebenarnya dalam tajuk ni korang faham bentuk dia je.
Kalau bentuk dia macam bujur ke atas, ini namanya adalah elips. Kalau awak nampak dia bulat cantik tu, bulat cantik, awak nampak ini adalah bulatan sempurna. Pening tak? Pening cikgu. So far okey tak? Okey. Okay, alright. So, bentuk orbit. Okay, ni saya tadi siapa? Okay, disebabkan Hadif baca doa, Hadif saya bagi penghargaan Hadif. Pilih seorang untuk jawab soalan nombor 1. Siapa ni? Nik cikgu, Nik. Ni Sakai kita lah budak ni. sayang betul Hadif dekat awak. So, tadi kita ada 2 bentuk orbit. Apakah 2 bentuk orbit tu? Elip dengan bulatan sempurna. Yeah, jawapannya adalah elips. Dan juga satu lagi adalah bulatan sempurna. Bulatan sempurna. Okay. Now, untuk elips ni pula, elips, okay. Elips ni, dia ada 2 keadaan, ada 2 dia punya kedudukan tau. Tadi kita dah belajar pasal elips tau. So, elips ni, dia ada 2 kedudukan. Orbit elips, ada 2 jenis. Satu kita kenali dia adalah sebagai OPG. My God. OPG. And then satu lagi, perigi. Okay. Now, yang ini OPG dengan perigi ni adalah kita nak kata pasal dekat dan jauh. Dia membujur. Elips. Ada satu tu dekat, ada satu tu jauh. Katakanlah, kalaulah untuk OPG ini paling jauh. Kalau perigi ini adalah paling dekat. So tadi kita kata, so saya conteng sikit tau. Bentuk orbit ada 2. Bentuk orbit ada 2. Satu adalah kita panggil dia bulatan sempurna. Satu kita panggil adalah sebagai elips. Elips ni dia boleh jadi dekat dan dia boleh jadi jauh. Kalaulah kedudukan tu dia akan buat pusing jauh, kita panggil dia sebagai apa jauh? Opoji atau perigi? Opoji. So ini adalah apoji. My God, apoji. Kalau dekat, Perigi. yeay! Perigi. Perigi. My God, siapalah yang cipta nama ni? Hebatnya. Okay, so ini adalah dia punya jawapan. So, kemudian, my God, yang ini pun saya rasa berpeluh tau. Tapi saya suka buku teks awak. Okay, kita nak launch satelit, ada 2 cara. Kalau secara direct, kita panggil dia sebagai menggunakan trajectory rocket, pakai roket je, direct. Ini kita panggil pindah secara terus ke orbit. Ini yang biasa. Yang normal, yang roket bawa satelit atau space shuttle, ini kita panggil dia adalah sebagai secara terus. Kalaulah kita nak launch satelit, ada lagi satu cara. Satu cara ni namanya adalah Hohmann. Okay. So pembakarannya, kalaulah tengok sini, dia pembakaran dia melibatkan, senang kata, dia melibatkan banyak cara. Pembakaran di OPG orbit besar. Yang ini saya tak pasti, yang ini bagi saya study dulu. Yang saya biasa adalah pindah secara terus orbit. Ini yang biasa, satelit yang old school cara macam ni. Yang ni saya rasa ini cara baru, nama dia adalah orbit pindah Hohmann. Kalau awak nampak pun dia warna dia nampak macam a bit kompleks lah. Yang ni nanti saya baca dulu kenapa roket sekarang kita pakai cara pindah orbit pindah Hohmann. Ini adalah teknologi baru. Yang ini old school, cara biasa daripada roket. Masa zaman kita nak tengok macam Apollo 13. So dia pakai roket. Ini cara biasa, which is pindah secara terus ke orbit. Yang pindah orbit pindah Hohmann ni saya rasa ni baru. Nanti saya study dulu ini macam mana. Okay. Now, so kita teruskan. Now, tadi kita dah kata, okay, kena pasti kedudukan satu satelit orbit. Kedudukan satelit orbit ni tadi kita ada 2. Elips ni ada 2. Satu adalah dekat,
Satu adalah jauh. Okay, saya ingat jauh tu perigi. Yang ini perigi. Semakin tinggi. Apogee tu. Apogee dekat. jauh. Jauh. Apogee dekat kan? Apogee jauh. Apogee jauh. Apogee jauh. Perigi dekat. Perigi dekat. Semakin Ya Allah, hari ni belajar perigi. Satu lagi ini adalah apogee. Orang apa sebut ni? Okay, so kenal pasti kedudukan satu satelit pada orbit elips dan gariskan jawapan yang betul. Okay, now. Pada kedudukan ... kedudukan satelit paling jauh. Okay, Nick nak siapa jawab soalan ni, Nick? Dengan segala hormat ni. Acap. Acap! Lepas ni bagi Muaz dah angkat tangan dah dia. Astagfirullahaladzim. Mana soalan berapa? Soalan 3? Astagfirullahaladzim. Muka surat 118. Saya dah buka dah. Okay. Ni paling jauh. Jauh perigi ke apogee? Oh. Perigi. Betul ke? Confident awak tu saya bagi markah lah. Confident now. Confident 10. Saya Jawapan dah faham kosong. dah Ego. Astagfirullahaladzim. Okay. Now, kita cerita pasal satelit. Nasib baik jauh. Kalau dekat lama dah saya pijak. Now, kita cerita pasal satelit. So, satelit ni, cara dia launch, satelit ni bergerak pada orbit dia sendiri. Bentuk orbit ni ada dua jenis. Okay, bentuk orbit ada dua jenis. Satu adalah bentuk elips. Orbit ni mesti bergerak, satelit mesti bergerak pada orbit. Awak tak pernah dengar lah orbit accident. Pernah tak dengar dalam berita orbit accident? Satelit accident. Maksudnya satelit Malaysia dengan Endon berlanggar. Tak pernah kan? Kenapa satelit ini tidak berlanggar walaupun ada beribu satelit dekat airspace tu, dekat ruang udara, adalah disebabkan setiap satelit tu dia bergerak pada orbitnya sendiri. Bentuk orbit ada dua jenis. Satu bentuk orbit tu kita panggil sebagai elips. Satu lagi bentuk orbit tu sebagai bulatan sempurna. Elips ni kita boleh pecahkan kepada dua jenis. Elips ni kalaulah satu orbit tu jauh, di bentuk yang jauh, kita panggil sebagai Apogee. apogee. Kalau dia dekat, Perigi. Perigi mencari timba. Perigi. Ni dekat. So elips ni bentuk orbit ada dua jenis. Satu bentuknya adalah bulatan sempurna. Satu bentuknya elips. Elips ni macam membujur sikit. Elips. So elips ada dua jenis. Ada satu elips yang jauh. Okay, kalau elips tu jauh, bentuk dia jauh, namanya adalah apogee. Kalau dia dekat, kita panggil sebagai perigi. Okay, so jawab bawah sekali. Teka. Cak. Kedudukan bla bla paling dekat. Yang bawah tu, yang 2B tu kan? Okay, atas tu apa tadi jawapannya? Apogee. Okay, yang saya atas. salah jawab lah tadi. Ya. Elah. Alah. Kalau paling Saya dekat. ingat 2B tadi saya jawab. Perigi. Perigi. So perigi ni dekat. Perigi paling dekat. Kalau lah apogee paling jauh. Okay, now ni tadi saya ada cakap. Jawapan dia ni. Semakin hal laju dia semakin apa? Jawapannya ada tinggi rendah je. Jawapan dia untuk soalan A ni, pilihan jawapannya ada dua saja. Sama ada tinggi atau rendah. So Acap nak siapa jawab soalan ni? Muaz. Muaz, sebab dia dah angkat tangan ke tadi sian je. Cepat Muaz. Semakin tinggi orbit. Okay, semakin tinggi orbit. Very good. Semakin? Semakin Woi, dua je jawapan. Dah satu tinggi, satu? rendah lah. Semakin rendah. Nak Okey. tulis.
Okay, nervous. Okay. Bawah ni pula jawapan dia adalah tinggi. Kejap tahu Muaz. Muaz simpan dalam hati nak pilih siapa. Okay. Okay. B. Okay, B siapa nak jawab? Nak bagi siapa? Afiq. Afiq. Afiq, jawapan yang B ni Afiq ada dua je Afiq. Sama ada tinggi dan lemah. So fill in the blank je. Semakin dot orbit, semakin dot daya tarikan graviti. Okay. Jadi pilihan jawapan Afiq tu. Dia ada dua. Tinggi dengan lemah je. Ni je. Semakin tinggi orbit, semakin lemah dari tadi. Saya kata kalau dia semakin jauh, dia dengan pusat graviti kita kat bumi ni, makin kuat ke makin lemah? Makin tinggi. Tak dengar kau apa? Okey, saya ulang lagi sekali macam ni. Okey, saya bagi satu contoh. Antara Acap, saya ambil satu contoh. Acap dengan Syazal. Acap tinggi kan? Okey, Syazal rendah. Okey, biasanya orang tinggi ni kita kata dia tak stabil sebab dia jauh daripada pusat graviti. Kalau Syazal rendah, kita kata dia stabil. Kenapa dia stabil? Sebab dia rendah, dia dekat dengan pusat graviti. So, orang kata kat sini ada kebaikan kalau rendah. Rendah ni satu, dia dekat dengan pusat graviti. Bila dekat, kita stabil. So, sekarang awak rasa kalau tinggi, daya tarikan graviti tu kuat ke lemah? Lemah kau. Lemah. So, sini kita nak cakap apabila semakin tinggi orbit, Makin lemah. semakin lemah daya tarikan graviti. Now, so kita buat sama-sama yang soalan C ni tau. Soalan C ni dia cakap macam ni. Ramalkan apa yang berlaku kepada sebuah satelit yang bergerak pada orbit tetap jika hal lajunya berkurang dan terlalu rendah. Kalau orbit dia mesti bergerak, tapi tiba-tiba dia jadi slow. Awak rasa apa jadi pada satelit tu? Makin lama slow. Apa jadi pada satelit tu akhirnya? Ni bumi. Lagi sekali, Muaz? Dia slow. Sak lah dia stop. Apa jadi kat satelit tu? Apa jadi kat satelit tu? Dia lama-lama dia bergerak tapi slow lama-lama nak stop. Apa jadi ending pada satelit tu? Dia mula laju cepat, lepas tu slow. Apa jadi? Apa jadi pada satelit tu? Dia keluar daripada landasan. Keluar jadi landasan, dia tak keluar tau. Tiba-tiba macam bawa kereta, tiba-tiba dia laju, tiba-tiba stop. Tapi ni dekat angkasa lepas. Jadi apa? Satelit jatuh. Langgar. Dia jadi jatuh, dia takkan berlanggar. Kenapa saya kata dia tak berlanggar? Sebab dia jalan pada orbit dia sendiri. Okay? Yang ini last dia akan jatuh. Satelit akan jatuh. Satelit jatuh. So senang kata satelit tu kena bergerak pada halat kelajuannya sendiri. Satelit tak boleh berhenti. Kalau dia tiba-tiba dia berhenti, dia akan jatuh. Okay. Now, katakanlah tiba-tiba satelit tu terlampau laju pula. Apa jadi pada terlampau laju? Satelit elok kat bumi, lepas tu dia spin laju sangat. Awak rasa apa jadi? Apa jadi kat satelit tu? Dia keluar dari dia. Okay, ayat dia, tadi zak ni. Dia akan terkeluar. So maksudnya satelit tu akan bergerak ke angkasa lepas. Dia akan terkeluar daripada kawasan bumi kita, dia akan bergerak ke angkasa lepas. So satelit akan bergerak ke angkasa lepas. Alright. So satelit, senang kata satelit adalah satu objek yang bergerak pada kelajuannya sendiri dan pada orbit dia sendiri. Now saya kata kenapalah satelit tak berlangkah, sebab semua satelit tu ada laluannya sendiri, orbit tu sendiri. Dan satu lagi, tapi satelit tu tak boleh terlampau slow. Kalau dia terlampau slow, dia akan jatuh. Kalau dia terlampau laju macam gasing, laju pap, dia akan keluar daripada dia punya orbit tu, maksudnya dia akan bergerak ke angkasa lepas, lagi jauh daripada bumi. So itu adalah
orang kata kepentingan halaju. Okay, now kita buat last tau. Last. Ho. Okay, awak tengok. Mana satukah yang rasa pelik sikit? Antara A dengan B. Saya kata yang old school punya yang mana satu? A ke B? Awak B. tengok mana satu? Yes. Kalau yang old school ni, B, apa nama dia? Pindah secara terus ke orbit. Yes, ini jawapannya adalah pindah secara terus ke orbit melalui trajektor linear. Trajektor linear. Lepas tu yang sini B adalah melalui, yang ni saya akan google dulu, carikan video untuk awak. Melalui orbit yang semakin meluas dan orbit pindah Hoffman. Saya rasa ini kalau men ni kalau awak nampak belakang ni biasanya ini orang Jewish ni. Awak nampak men biasanya lah. Rasanya kalau saya tak silap. Okay, so saya nak tunjuk satu video YouTube. Kejap saya carikan what is satellite. What is satellite sebab tajuk ni adalah tajuk baru tapi saya suka tajuk ni. Tajuk ni is very interesting. Kenapa? Sebab kita cerita pasal satelit kan. So macam awak tengok bola sekarang, so itu adalah menggunakan satelit. Selainlah satelit dapat siaran langsung, live, apalah lagi kegunaan satelit ni yang korang tahu? Apa lagi kepentingan satelit ni? GPS. Apa lagi? Apa lagi sekali? GPS. Zat, tak dengar betul. Apa Zat cakap? GPS. Zat. GPS. Yes, thank you. Sorry. Okay. Sekejap, saya nak tunjuk satu video. Alah, ni cakap je Awak tak dengar kot. Sekejap, saya cari. Oh. Okay, sekejap Sekejap. Awak tak dapat dengar dia punya video ni tapi saya boleh bagi awak tengok dulu. Awak dengar saya cakap je Kejap saya tengok lagi sekali. Saya share screen. Bismillahirrahmanirrahim. A window. Saya ambil this one. Saya share. Sekejap Sekejap. Kenapa tak saya share? Nampak Alhamdulillah. So ini adalah fungsi satelit kalau korang tengok kat sini. Okay. Tengok dia ada pemancar daripada bumi. So dia kata awak tak dengar makcik ni cakap, dia kata guna satelit disebabkan satelit ni kita boleh call daripada jauh. And then kita boleh tengok TV secara langsung daripada mana-mana negara. And then kalau awak tengok daripada sini dekat bumi kita ni ada banyak satelit dia sendiri dan dia adalah pada kelajuan sendiri. Sebab tu satelit ni kita sebelum kita nak launch satelit kita kena tahulah satelit kat mana tu. Semuanya kita dah ada koordinat untuk satelit masing-masing. Russia punya satelit lain, US punya satelit lain, China punya satelit lain. So kegunaan satelit ni ada banyak. Kalau untuk orang negara-negara besar macam US, China, diorang kegunaan satelit dia adalah untuk defense. So defense ni sebab tu diorang boleh tahu ada mana negara yang macam kata konon India ada tenaga nuklear. Dia ada buat macam test untuk diorang punya bom nuklear whatsoever. Dia boleh tahu sebab dia tahu tu dia menggunakan orang kata adalah melalui satelit. So satelit ni banyak guna. Kalau untuk kita orang biasa ni, satelit kita tahu GPS, macam Waze, kita dah tahu accident kat mana. Polis pun kita boleh tahu kat mana. Itu adalah untuk kedudukan lokasi. Dan kedua, biasanya adalah untuk broadcast. Maksudnya tengok TV kan. So biasanya korang tengok yang itulah. So yang ini adalah satelit yang banyak. Tengok
Tengok, kita ada 3 jenis satelit. So satelit ni yang tolong kita nak tahu lokasi-lokasinya kat mana. Okay, so kita ada pemancar, kita ada penerima. So ini semua adalah satelit-satelit. Macam ni kan, orang kata ini apa aeroplane. Okay, so aeroplane ni dia tahu kedudukannya, dia dekat angkasa, orang kata dekat ruang udara mana. So itu adalah koordinat tu yang tentukan tu adalah melalui satelit. Alright. So, disebabkan ada satelit ni sebenarnya, saya nak bagi satu. Satelit ni kita tahu kedudukan yang jauh. Contoh satelit paling mudah adalah kita boleh tahu kedudukan bumi, kita boleh tahu peta tu lebih tepat. So, basically itu adalah kedudukan, senang kata satelit tu boleh tengok bumi tu, orang kata lebih besar, lebih luas berbanding kalau kita tengok sendiri kan. So, ini adalah satelit. Also can see into space better than telescopes and Okay, satelit ni tadi saya kata dia nak bergerak kan. Kalau dia bergerak, dia perlukan tenaga. Awak rasa satelit ni bergerak berdasarkan gambar yang saya tunjuk ni, macam mana dia boleh dapat tenaga untuk dia bergerak? Dia dapat tenaga tu dari mana? Awak tengok gambar satelit ni, apa yang macam kepak tu apa? Tu apa? Solar ego. Yeah, itu adalah panel solar. So panel solar dia dapat tenaga daripada solar. So dia dapat tenaga tu, so dia boleh bergerak. So ini sebenarnya adalah solar. So dia boleh collect solar energy, tenaga solar. So tenaga solar tu yang membuatkan dia boleh bergerak. So kalau katakanlah tiba-tiba tenaga solar tu, dia punya panel tenaga solar ni rosak, so tu yang dia boleh berhenti dengan sendiri. So ini kepentingan satelit. Senang kata satelit mesti dia pakai panel solar ni untuk dia bergerak. Tak payahlah pakai bateri kan. Tengok betapa banyaknya sebenarnya satelit ni yang kita ada dekat luar bumi ni. Tapi satelit ni senang kata tanpa satelit kita tak dapat banyak teknologi. So senang kata kenapa kita belajar pasal satelit, sebab satelit adalah salah satu teknologi yang memudahkan kita dapat ilmu ataupun knowledge, ataupun kita dapat knowledge daripada macam mana, disebabkan ada satelit kita kata ilmu tu tanpa sepadan. Kita boleh tahu negara dekat Afrika, dekat Arab, semua adalah daripada TV, daripada internet. So ini semua adalah disebabkan oleh satelit. Sebab tu kita belajar mengenai satelit kat sini. So yang ni saya cuba akan cari video yang cantik, and then saya akan share dekat awak dalam group awak. So ini je. Yang ini suara dia bosan sikit lah. Saya pergi cari video yang cantik sikit. Awak tak dengar kan? Wow, ni cantik. So untuk minggu depan, untuk besok kita akan belajar pasal ada satelit ni, macam mana satelit ni dilancarkan. Satelit ni dilancar ada 2 jenis. Satu kita panggil dia sebagai space shuttle, satu lagi sebagai roket. Sekarang kita dah tak pakai roket, kita panggil dia sebagai space shuttle. Apakah itu space shuttle? Dia macam roket tapi dia bukan roket. Kebaikan space shuttle berbanding roket, space shuttle ni kita boleh guna berulang kali. Tetapi kalau pakai roket tu dia macam macam mana nak cakap, dia sekali pakai. Maksudnya mahal, kita bina roket lepas tu kita dah tak boleh pakai. Kita just boleh pakai roket sekali je. Tapi kalau space shuttle, biasanya space shuttle ni boleh digunakan lagi sekali. Okay, namanya saya tak ingat bahasa Melayu panggil apa. So itu sahaja, stop sharing. Okay, so kesimpulannya. Okay, saya tak nak cerita banyak-banyak yang ni. Sebabnya, satu, saya rasa tajuk ni berat kot. Bukan berat. Baru kot. Macam kita rasa pening sikit lah. Sekejap saya off dulu. This one saya off. Okay. Alright. Kejap. Okay. Nampak tak saya punya screen? Alright. So kesimpulannya, hari ni kita belajar mengenai apa? Kita belajar mengenai satelit. So satelit ni, okay, ada berapa jenis satelit tadi satelit ni bergerak pada orbitnya sendiri. Objek bergerak
pada orbitnya. So, jenis orbit tadi yang kita belajar. Ada berapa jenis orbit yang kita belajar ni tadi? Ada berapa jenis orbit? Jenis orbit. 5. Lima. Kejap. Jenis orbit tu 5. Tapi macam mana saya nak cakap jenis orbit ada 5. Lepas tu bentuk orbit. Oh, jenis orbit ada 5. Okey, saya yang salah. Jenis orbit ada 5. Paling bawah sekali kita panggil dia adalah sebagai LEO. Tengah-tengah adalah MEO. MEO adalah medium Medium. Lepas tu kita ada HIO. HIO adalah high. Lepas tu kita ada geosegerak dengan geopegun. Apa beza geosegerak dengan geopegun? Geopegun dia dekat Satah Khatulistiwa. Yeah, geopegun dekat Satah Khatulistiwa. TA ada lagi ke? Saya takut dah tidur je. Ni dekat Satah Ada cikgu ada. Khatulistiwa. Kalau segerak ni? Dia condong. Condong Satah Khatulistiwa. Khatulistiwa. Lepas tu bentuk orbit. Barulah betul. So bentuk orbit kita ada berapa? 2. Satu. Elip dengan bulatan sempurna. Yeay, kita ada elip dan bulatan sempurna. Yang apogee dengan perigi tu mana satu? Elips ke bulatan sempurna? Ellipse. So ellipse ni ada satu apogee, satu lagi perigi. Apa beza apogee dan perigi? Apogee paling jauh. Jauh. Apogee jauh, perigi dekat. So cara satelit ni dilancarkan ada 2. Satu adalah melalui trajektori terus. Dilancarkan orbit secara terus ataupun melalui orbit pindah Hoffman. So, esok kita nak belajar, inilah kita nak belajar cara dia nak lancarkan satelit ni ada 2. Satu adalah kenderaan pelancar yang digunakan sekali saja, contohnya macam roket. Satu, ini adalah Space Shuttle. Kenderaan pelancar guna semula. Ini Space Shuttle bahasa Melayu saya tak tahu panggil apa. Ini ataupun in English kita panggil dia sebagai reusable launch vehicle. Kalau sini expandable launch vehicle. So yang ini kita akan belajar minggu depan. Esok kita mula pukul 9 boleh? Boleh. Dah bangun? Boleh bangun tak? Boleh. Bisa cikgu. Alhamdulillah. InsyaAllah. Korang boleh bertahan lagi tak belajar online? Boleh. InsyaAllah. Boleh. Ada yang dah stres ke? Tak tahu. Tak, kalau untuk sains, kalau korang stres, korang bagi tahu saya, just bagi tahu saya. Tapi janganlah setiap kali sains. Saya bagi je awak ada macam mana nak cakap exceptional. Kalau kata cikgu hari ni saya stres lah, saya rasa saya tak boleh masuk. Okay, just bagi tahu saya kata okay, so awak tengok recording. Tapi janganlah selalu. Untuk budak Teta 5, saya sebenarnya Teta 5 ni saya cool sikit. Yang saya bantai teruk, sekejap ni nak membawang, saya kena off recording. Stop recording.